Assalamualaikum, selamat pagi semua, salam sejahtera. Kembali semula kita dalam kelas reka bentuk dan teknologi. Baik, pada minggu ini kita akan mula dengan bab pertama. Apa itu bab pertama? Iaitu bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Baik, cikgu bacakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mentarifkan reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, seterus cikgu sebelum cikgu teruskan, cikgu harap semua murid, semua pelajar berada dalam keadaan baik, sihat dan bersedia supaya apa yang akan cikgu terangkan lepas ni awak boleh faham dan nanti bila jawab soalan kuis awak boleh jawab dengan baik. Baik ya, kita terus pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu 1.1 definisi reka bentuk. Ada 3 definisi di sini. Yang pertama, definisi reka bentuk. Yang kedua, definisi teknologi. Yang ketiga, definisi reka bentuk dan teknologi. Apa itu definisi reka bentuk? Reka bentuk ini ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk yang memberi impak kepada kehidupan. Itu maksud reka bentuk. Kita susun bahan ni secara terancang untuk kita hasilkan produk. Produk tu untuk siapa guna? Untuk kita yang guna, okey? Kemudian kita lihat apa definisi teknologi, iaitu pengaplikasian ilmu sains dan matematik menggunakan sumber alam semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Itu teknologi. Daripada reka bentuk dan teknologi itu, kita akan simpulkan menjadi satu lagi definisi, iaitu reka bentuk dan teknologi gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. Okey, itu nampak tak kat situ? Yang color purple dan color merah itu adalah definisi bagi reka bentuk. Yang color hijau itu adalah definisi bagi teknologi. Jadi kita gabungkan menjadi satu definisi yang baru. Okey, apa tujuan reka bentuk teknologi ini? Adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Baik, kita terus pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bidang reka bentuk dan teknologi. Ada 2 bidang, yang pertama konkret dan yang kedua abstrak. Konkret ini ialah bidang yang kita boleh pegang, kita boleh lihat dengan mata, kita boleh nampak. Okey, abstrak ni pula kita tak boleh pegang dan kita tak boleh lihat, tapi kita tahu bidang itu ada. Macam mana nak tahu? Jom kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, konkret. Contoh bidang konkret ialah bidang pembuatan, bidang mekanikal, elektrikal, elektronik, mekatronik dan juga pemakanan. Itu adalah bidang-bidang konkret. Contoh, kilang biskut menghasilkan biskut. Kita nampak biskut tu tak? Kita nampak biskut tu kan? Jadi kita boleh makan. Jadi itu adalah konkret. Kita nampak, kita boleh pegang. Tetapi kalau abstrak ni pula, contoh dia ialah bidang perkhidmatan dan juga bidang komunikasi. Bidang perkhidmatan ni contohnya apa? Contohnya seperti kita naik bas, kita naik taksi, kita naik Grab. Dia menyediakan perkhidmatan penumpang, membawa penumpang. Kita tak nampak, kita tak boleh rasa, tapi kita tahu perkhidmatan tu ada. Okey, yang kedua contoh dia ialah bidang komunikasi. Bidang komunikasi ni contohnya macam line telefon lah yang kita guna sekarang. Ada Celcom, ada Maxis, ada Digi, dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh bidang abstrak. Kita tahu ada line telefon itu, tapi kita tak boleh pegang dan kita tak boleh lihat pun line tu lalu mana, pergi mana, kita tak boleh nampak. Tapi kita tahu dia ada. Okey, itu berkaitan dengan bidang. Seterusnya, kita lihat elemen reka bentuk. Apa itu elemen reka bentuk? Iaitu unsur yang digunakan untuk menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Tujuan dia untuk apa? Untuk membolehkan idea rekaan disampaikan dengan jelas pada orang lain. Okey, contoh yang paling mudah cikgu boleh terangkan. Contoh, awak rasa gembira, awak melukis sesuatu untuk menggambarkan perasaan gembira awak. Jadi melalui lukisan itulah kita dapat menyampaikan apa yang kita nak zahirkan pada orang lain. Okey,
Baik, kita lihat ada berapa elemen reka bentuk. Ada 7. Yang pertama ialah garisan, yang kedua rupa, yang ketiga bentuk, yang keempat tekstur, yang kelima saiz, yang keenam warna, yang ketujuh ruang. Okey, kita akan pergi satu per satu setiap elemen ini. Baik, yang pertama, garisan. Apa itu garisan? Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Kalau pelajar-pelajar ingat, dulu masa kita sekolah tadika, kita ada belajar kan, macam mana nak tulis huruf A, macam mana nak tulis nombor 1, nombor 2, melalui garisan-garisan ataupun titik-titik yang tidak bersambung. Melalui titik-titik tersebutlah kita akan sambungkan menjadi huruf A, nombor 1, 2 dan sebagainya. Sebab tu kat sini dinyatakan garisan itu ialah sambungan siri titik. Baik, kita lihat apa fungsi garisan ini. Yang pertama, membahagikan dua ruang kawasan. Yang kedua, menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Yang ketiga, menunjukkan perhubungan antara elemen. Yang keempat, mewakili ketegangan antara dua titik. Yang kelima, menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Keenam, menunjukkan keseimbangan. Ketujuh, menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Yang ke-8, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Dan yang ke-9, menunjukkan objek itu dekat. Jika garisan tebal digunakan, garisan nipis atau halus menunjukkan objek itu jauh. Okey, itu adalah elemen yang pertama, garisan. Kita lihat elemen yang kedua, rupa. Apa itu rupa? Adalah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Jadi kat sini ada dua jenis rupa, iaitu rupa geometri dan juga rupa organik. Rupa geometri kalau kita lihat kat sini, kita dah biasa tengok kan. Okay, ada bulatan, ada lonjong, segitiga, segi empat, trapezium. Ni semua kita dah biasa tengok. Rupa organik ni, ni biasa siapa yang suka seni, suka melukis, itu adalah contoh rupa organik. Baik, kita lihat elemen yang seterusnya. Bentuk adalah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Ada dua jenis bentuk, abstrak dan juga ilusi. Apa itu abstrak? Abstrak ialah objek yang mempunyai bentuk dan boleh dipegang. Contoh, saya bagi contoh kerusi. Awak nampak kerusi itu depan mata awak, awak boleh pegang, awak boleh sentuh. Memang ada sebuah bentuk kerusi. Tetapi ilusi ni pula adalah sebuah kerusi tetapi dalam kertas. Awak lakar, awak lukis gambar kerusi dalam lakaran 3D tapi dalam sehelai kertas. Benda yang sama, kerusi, tapi abstrak. Kerusi ada wujud depan mata kita, tetapi ilusi hanya di dalam sehelai kertas. Okey, itu perbezaan antara dua bentuk. Seterusnya kita lihat tekstur. Tekstur ialah teknik yang memberi impak atau kesan kepada orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Okey, berikut adalah contoh-contoh tekstur lah. Ada kasar, ada licin, lembut, halus, keras, kesat dan juga berkilat. Cikgu rasa tekstur ni tak ada masalah, semua boleh faham, semua boleh rasa. Siapa yang tak boleh rasa, kena pergi check lah. Mungkin dia ada masalah pada kulit dia. Okey, seterusnya kita lihat kepada saiz. Apa itu saiz? Iaitu ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan juga kedalaman objek. Okey, contoh ada dua objek, objek A dan objek B. Objek A pendek, objek A pendek, objek B panjang. Itu contoh dia. Jadi menunjukkan perbezaan. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu warna. Warna ini adalah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Cahaya berlaku pembalikan terhadap sesuatu objek menghasilkan warna. Jadi ada tiga kumpulan warna. Yang pertama ialah warna primer ataupun asas ataupun utama. Ada tiga warna. Warna merah, biru dan juga kuning. Kumpulan yang kedua ialah warna sekunder. Ada tiga juga, iaitu ungu, jingga
dan juga hijau. Kumpulan yang ketiga ialah warna tertia. Okey, warna tertia ni adalah gabungan warna primer dan juga warna sekunder. Dia menghasilkan warna apa? Kalau lihat kat sini ada merah jingga, merah ungu, ungu biru, hijau biru dan sebagainya. Baik, warna ni juga dia ada dua jenis. Yang pertama warna panas, yang kedua warna sejuk. Apa itu warna panas? Warna panas ini ialah warna yang terang dan jelas. Dia boleh menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Kalau awak lihat gambar baju yang cikgu tunjuk tu, itu menunjukkan susunan warna bermula dengan warna kuning terus kepada warna pink. Itu adalah antara warna-warna yang panas. Dia boleh menimbulkan suasana ceria, riang, bersemangat. Yang kedua ialah warna sejuk. Warna yang memberi kesan cahaya yang rendah. Dia memberi kesan redup, tenang dan ramai, menyejukkan mata. Okey, maaf kat situ damai ya sebenarnya, bukan ramai. Cikgu typing error kat situ. Okey, jadi gambar baju tu awak boleh lihat, itu adalah contoh-contoh warna bagi warna sejuk. Baik, kita lihat elemen yang seterusnya, iaitu ruang. Ruang adalah kawasan kosong yang dikelilingi elemen garisan bagi menampakkan sesuatu objek dengan lebih jelas. Ada dua jenis ruang. Ruang nyata atau fizikal. Yang kedua, ruang ilusi atau tampak. Okey. Cikgu harap awak boleh faham ya kat situ. Kalau kita lihat kat situ, ruang nyata ini ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Tapi kalau ruang ilusi, dia adalah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Sama je lah. Nyata ni kita nampak. Okey, meja A dengan meja B. Tengah-tengah tu ada ruang untuk kita lalu. Jadi itu ruang nyata, kita nampak dengan mata kita. Tapi kalau ruang ilusi, kita hanya nampak dia hanya dalam kertas sahaja. Kita lukis gambar meja A, gambar meja B. Ada ruang antara meja A dengan meja B, tetapi hanya di dalam sehelai kertas. Okey, faham ya? Okey, jadi setakat ni macam mana? Boleh faham tak dengan tujuh elemen reka bentuk? Ya, okey, kita ada garisan, kita ada rupa, kita ada bentuk, ada saiz, tekstur, kita ada ruang dan juga ada ada apa? Boleh ingat tak? Okey, kena pastikan kita ada warna. Baik. Okey, dah habis dah kita punya sesi pembelajaran pada hari ini. Pesanan cikgu yang pertama, jangan lupa selepas sesi pembelajaran kita ni jawab soalan kuis pada link yang cikgu beri. Jangan lupa juga isi kehadiran. Okey, sebelum itu cikgu nak maklumkan untuk mata pelajaran RBT untuk minggu ini tiada lagi menyalin di dalam buku kerana masih dalam saringan. Kemungkinan akan ada pelajar yang akan ambil ASK. Jadi untuk minggu ni kita hanya akan buat latihan di dalam Google Form sahaja, belum menyalin apa-apa lagi. Okay, ya? Cikgu harap semua faham. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan semua. Sekian, terima kasih.